Yes, Om Syahdu tuan-tuan dan puan, selamat datang ke saluran Wako. Ya, Wako Channel. Sekiranya anda belum subscribe ke Wako Channel, sila subscribe sekarang dan sila buka loceng di sebelah dia supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan, sila subscribe sekarang dan kita akan tengok berita yang hangat ini sekarang juga. Ya, permohonan maaf Zahid Hamidi ancam masa depan UMNO. Betul ke? Jom kita tengok. Walaupun krisis politik di Perak boleh dianggap sudah selesai dengan Bersatu dan PAS akhirnya setuju menerima Syarani Mohamad sebagai calon Menteri Besar yang baru, tetapi ia dibayar dengan harga yang mahal apabila Presiden UMNO Zahid Hamidi terpaksa meminta maaf atas kekhilafan menjatuhkan Ahmad Faizal Azumu melalui tipu daya undi percaya. Berikutan persetujuan menerima Syarani itu, Istana Perak kemudian memaklumkan Majlis Angkat Sumpah Syarani sebagai Menteri Besar akan diadakan pada jam 11 pagi. Dengan itu juga, janji PAS sebelum ini tidak mahu terlibat dalam pembentukan kerajaan baru kerana kecewa dengan cara peja dijatuhkan turut bersepai umpama debu-debu bertebangan di udara. Bersetujunya Bersatu dan PAS menerima Syarani bermakna mereka tentulah mengharapkan dilantik mengisi jawatan Exco Kerajaan Negeri di bawah kepimpinan Menteri Besar baru itu. Begitulah lumrahnya dalam politik. Dalam kuatnya jerit pekik mempertahankan prinsip kononnya, akhirnya terkulai juga kepada nikmat jawatan serta gaji lumayan yang sayang untuk dilepaskan. Begitupun dalam penyelesaian krisis di Perak ini, apa yang menimbulkan kemusykiran ialah tindakan Zahid Hamidi meminta maaf atas perbuatan adun-adun UMNO menumbangkan peja yang dianggapnya sebagai suatu kekhilafan. Mengapa perlu meminta maaf dan menganggap tindakan menjatuhkan peja suatu kekhilafan? Bukankah seperti yang disebut oleh Nazri Aziz, perbincangan untuk menjatuhkan peja ini sudah dilakukan sejak 2 bulan yang lalu lagi? Kalau sudah dibincang sejak 2 bulan yang lalu, bagaimana boleh dikatakan tindakan adun-adun itu suatu kekhilafan? Dalam hal ini, apakah Zahid Hamidi secara sukarela memohon maaf agar Bersatu dan PAS sedia bertolak ansur menyokong calon Menteri Besar daripada UMNO, atau beliau sebenarnya telah dipaksa untuk meminta maaf? Namun, dengan permohonan maaf yang dibuat Zahid Hamidi itu, yang nyata ia telah meletakkan UMNO dalam keadaan terhutang budi kepada Bersatu dan PAS kerana memberi persetujuan kepada Syarani untuk dilantik sebagai Menteri Besar. Ia dalam waktu yang sama menjadikan Bersatu dan PAS berasakan mereka adalah kuasa penentu dalam sebarang perundingan dengan UMNO di masa akan datang. Dengan itu, dalam persiapan bagi menghadapi pilihan raya umum yang ke-15 akan datang, Bersatu yang sudah bergabung kukuh dengan PAS bila-bila masa saja boleh menekan UMNO, bukan saja untuk terus memberi sokongan kepada Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, malah agar Bersatu diberikan lebih banyak kerusi berbanding UMNO. Oleh kerana Zahid Hamidi sudah meminta maaf dan Bersatu bersama PAS pula telah bertolak ansur memberikan jawatan Menteri Besar Perak kepada UMNO, apalagi yang Presiden UMNO itu mampu mempertahankan kepentingan parti dalam soal pembahagian kerusi pada pilihan raya umum akan datang. Tambahan lagi, dalam percaturan politik melibatkan UMNO, Bersatu dan PAS ini, yang ternampak berkuasa dan mengatur segala-galanya ialah gandingan 3 serangkai, Hamzah Zainuddin, Anwar Musa dan Taqiyuddin Hasan. Hamzah adalah Setiausaha Agung Bersatu, Anwar merupakan Setiausaha Agung Barisan Nasional dan Taqiyuddin pula adalah Setiausaha Agung
PAS. Kepintaran tiga serangkai ini menonjolkan diri telah menyebabkan Setiausaha Agong UMNO Ahmad Maslan terpinggir dan diketepi dalam bayang perkara. Dalam kegiatan media terbaru berkenaan penyelesaian krisis di Perak ini, walaupun tertera logo UMNO bersama logo Bersatu dan PAS dalam persiaran media yang diedarkan, tetapi UMNO jelas diwakili oleh Anwar dan bukannya Ahmad Maslan. Dengan urusan UMNO sendiri nampaknya sudah di-hijack oleh Anwar sebagai Setiausaha Agong Barisan Nasional yang lebih pro bersatu. Sebenarnya masa depan yang gelap sedang menanti UMNO jika terus bersama Kerajaan Perikatan Nasional ini sehingga detik pilihan raya umum 15 akan datang. UMNO mungkin berjaya mengalahkan Bersatu di Perak, tetapi kekalahan lebih besar sedang menanti di laluan masa depannya. Artikel ini di-sharekan oleh Syabrin.com. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sahaja video kali ini dan kita akan jumpa pada video yang akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke channel saya. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.